wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Johari daripada kelas DSI 4A. Okey, pada hari ini kami ataupun kumpulan kami ingin menyampaikan atau membentangkan kepada anda semua tentang apa? Tentang Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, kita pernah dengar, memang semua di antara kita pernah dengar Mahkamah Khas Raja-Raja ni. Tapi tak semua di antara kita tahu bagaimana Mahkamah Khas Raja-Raja ni dijalankan. Nama pun Mahkamah Khas Raja-Raja, confirm lah khas untuk raja-raja saja, kan? Okey, sebelum kita nak masuk, okey, bila kita nak tahu, contoh sebelum kita nak tahu sesuatu kan, jadi bila kita nak tahu sesuatu, kita kena ambil tahu, okey. Bila kita nak tahu tentang Mahkamah Khas Raja-Raja ni, kita kena tahu daripada macam mana ditubuhkan, okey, iaitu bahagian pengenalan. Okey, bahagian pengenalan pada hari ini dijelaskan oleh saya sendiri. Wow, Muhammad Haris bin Johari, bahagian pengenalan Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, macam mana anda boleh nampak slide kat sini, nanti pengenalan Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, buang masa cakap banyak-banyak tak guna, tembak pun tak kena, mohlah kita pergi ke pengenalannya. Okey, slide seterusnya ini kita boleh nampak ditubuhkan pada tahun 1993. Okey, pada tahun 1993 Perlembagaan Persekutuan telah diubah untuk menetapkan pembentukan sebuah mahkamah yang dikenali sebagai Mahkamah Khas. Okey, mahkamah ini ditubuhkan semata-mata untuk mendengar dan membicarakan tentang kes-kes yang dibawa oleh atau terhadap yang di-Pertuan Agong atau seorang raja negeri. Akan tetapi prosiding di Mahkamah Khas dapat dilakukan terhadap yang di-Pertuan Agong atau seorang raja negeri hanya atas kemampuan peribadinya. Ini bermaksud apa? Bahawa tidak ada prosiding di Mahkamah Khas yang dapat diajukan terhadap yang di-Pertuan Agong atau seorang raja negeri atas kemampuan mereka sendiri. Okey, walau bagaimanapun, Mahkamah Khas bukan merupakan bahagian dari hierarki mahkamah di Malaysia. Namun sebagai mahkamah berperlembagaan, sebutan singkat itu harus dibuat dalam membicarakan sistem kehakiman di Malaysia. Okey, itu saja daripada saya, Muhammad Haris bin Johari. Saya akan pembicaraan ini akan disambung oleh kawan saya seterusnya tentang komposisi Mahkamah Khas Raja-Raja. Okey, pergi ke kawan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Ikmal bin Abdul Rahman dari kelas DSI 4A. Pada hari ini saya akan menyambung pembentangan kumpulan saya dengan tajuk Bidang Kuasa Mahkamah Khas Raja. Okey, apa itu Mahkamah Khas Raja? Mahkamah Khas Raja ialah ditubuhkan dengan bertujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan dan Raja-Raja atas sifat peribadinya. Maknanya Raja-Raja, Sultan ataupun Agong ni buat salah atas sebab kehendak mereka sendiri, kan? Mereka juga manusia, bukanlah Nabi, bukanlah Nabi Muhammad dan maksum, tak pernah buat salah. Dan itulah ditubuhkan Mahkamah Khas Raja untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Agong, Sultan atau Raja-Raja. Dan seterusnya, Mahkamah Khas Raja juga mempunyai bidang kuasa yang sama seperti mahkamah lain. Yang mana Mahkamah Khas Raja ni sama je seperti mahkamah-mahkamah lain, cuma yang bezanya dia berkuasa atas raja-raja. Okay, yang seterusnya, bidang kuasa Mahkamah Khas Raja. Okey, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Negeri hanya boleh didakwa oleh warga negara Malaysia sahaja, sementara mereka yang bukan merupakan rakyat Malaysia tidak boleh mendakwa raja atas sifat peribadinya. Maksudnya, kalau kata orang bukan warga negara lah, orang asing lah, orang luar yang menetap di Malaysia, tak boleh nak dakwa raja, sultan ataupun agong, melainkan kalau mereka ialah warga negara Malaysia sendiri. Kan diorang, dia kata raja ataupun agong buat salah, bolehlah dakwa. Dan seterusnya,
semua prosedur sivil dan jenayah di mahkamah-mahkamah awam boleh dilaksanakan di mahkamah khas raja. Dia kata kalau mahkamah-mahkamah lain nak bicarakan, nak melaksanakan apa perbicaraan, bolehlah dekat mahkamah khas raja. Dan sekian itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan buruk itu datang atas kelemahan dan kejadian di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Abu Bakar bin Syed Abdul Nahar dari kelas DSI 4A. Okey, baik, hari ini saya akan menyambungkan pembentangan berkenaan dengan komposisi mahkamah khas raja-raja. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, apa itu maksud komposisi? Komposisi ini merujuk kepada alasan seseorang seperti untuk memaklumkan, menghiburkan dan lain-lain lagi. Ia juga sebagai tujuan ataupun pendapat seseorang tersebut. Contohnya sebagai seorang ketua hakim negara, beliau mesti membuat satu keputusan apa jua sekalipun dan ianya perlulah sepadan dengan pandangan oleh setiap ahli anggota yang lain. Okay. Adakah beliau ingin berbunyi lebih berwibawa ataupun lebih peribadi, dan adakah beliau juga ingin memberitahu ataupun menjelaskan isu-isu yang dibincangkan. Okay. Selain itu, adakah juga beliau ingin berbunyi lebih formal ataupun tidak formal. Okay. Soalan-soalan ini akan ditentukan dengan pandangan oleh seorang ketua hakim negara itu sendiri. Prosiding di dalam mahkamah khas hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti anggota dan keputusannya adalah muktamad dan konklusif, dan ianya tidak boleh tidak boleh dicabarlah ataupun dipertikaikan di mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Okey, prosiding itu bermaksud pembicaraan kes. Okey, baik, seterusnya adalah siapa yang perlu hadir di dalam komposisi mahkamah khas raja-raja ini, yang terdiri daripada Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan yang mana merupakan menjadi pengerusi. Okey, seterusnya yang kedua adalah hakim-hakim besar Mahkamah Tinggi, dan akhir sekali dua orang lain yang memegang ataupun pernah memegang jawatan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan ataupun Mahkamah Tinggi yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Okay, baik, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Okay, yang selebihnya rakan saya akan menyambungkan pembentangan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Abdul Azim bin Abdul Rahman daripada kelas DSI 4A akan membentangkan tajuk daripada mahkamah khas diraja yang kami telah melakukan kajian kes, iaitu tentang kes Faridah Begum binti Abdullah, merupakan penuduh dan tertuduh iaitu Sultan Ahmad Haji Ahmad Shah, iaitu tuduhan yang dibawakan oleh Faridah Begum binti Abdullah. Beliau merupakan seorang warga Singapura yang telah mendakwa Sultan Pahang, ini telah melabelkan iaitu fitnah yang menyebabkan menjatuhkan reputasi maruah seseorang. Perkara ini telah diberbicarakan terhadap dan plentatif menuntut ganti rugi di mahkamah yang diwujudkan di bawah fasal 182 Perlembagaan Persekutuan. Namun Peguam Negara telah memberikan keizinan kepada plentatif untuk mendakwa sultan tersebut di bawah perkara fasal 183. Secara ringkasnya, pada tahun 1993, Perlembagaan Malaysia telah membuatkan pindaan dengan menambahkan bahagian 15 perkara 183 ni, iaitu prosiding terhadap yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Iaitu perkara 183 ni tiada tindakan boleh dimulakan terhadap yang di-Pertuan Agong atau Raja kecuali dengan keizinan Peguam Negara sendiri. Dan tindakan ini sivil atau jenayah boleh dimulakan terhadap yang di-Pertuan Agong atau Raja sesuatu negeri berkenaan dengan apa-apa yang jua yang dilakukan oleh atau ditinggalkan daripada dilakukan olehnya tak atas sifat peribadinya kecuali keizinan Peguam Negara sendiri. Itu secara ringkas daripada fasal 183. Dan secara ringkasnya dalam kaitan
Mahkamah Diraja ini, antara komposisi Mahkamah Diraja ni, untuk kaitan sebelum kita pergi kepada kes itu adalah yang hanya boleh terlibat dalam setiap kes mahkamah diraja, iaitu Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, 2 orang ahli terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Persekutuan, atau Hakim yang pernah pegang 2 jawatan itu sahaja. Secara ringkasnya, sebelum kita pergi pada kes sedemikian, untuk kita nampak lagi fungsi Mahkamah Raja ni terhadap kes Faridah Begum dengan Sultan sedemikian, kita tengok komposisi yang hanya melibatkan Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi, 2 orang ahli yang terdiri daripada Hakim Mahkamah Tinggi atau Hakim Mahkamah Persekutuan, atau Hakim yang pernah pegang kedua jawatan tersebut. Ini sahaja orang yang terlibat setiap kali kes dijalankan di dalam Mahkamah Raja. Ketika mana keputusan mahkamah sedemikian yang dihadiri oleh peguam adalah Kapal Singh, iaitu Manjit Singh dan Jagjit Singh, dan Kapal Singh dan Jagjit Singh merupakan kedua-dua peguam yang dihadiri ketika menjalankan kes mahkamah khas sedemikian. Keputusan memihak kepada Sultan Pahang dengan majoritinya 4:1 yang diputuskan oleh majoriti 4:1 yang membenarkan bantahan bermula di defendant, iaitu merupakan salah seorang, iaitu oleh Yusof Chin. Kuasa parlimen untuk membuat undang-undang adalah dihadkan oleh Fasal 74/3 Perlembagaan Persekutuan, yang diperuntukkan bahawa kuasa yang membuat undang-undang yang diberikan oleh fasal tersebut tertakluk kepada apa-apa syarat atau sekatan yang dikenakan dalam perlembagaan ke atas sesuatu perkara tertentu. Selain itu juga, dalam kes ini, kuasa perundangan parlimen adalah tertakluk kepada peruntukan istimewa Fasal 155 Perlembagaan, peruntukan bahawa jika undang-undang berkuat kuasa di mana bahagian Commonwealth yang lain memberi apa-apa hak atau keistimewaan kepada persekutuan. Dan selain itu, Perlembagaan Singapura, seorang warga negara Malaysia tidak boleh mendakwa Presiden atau Republik di mana-mana mahkamah Singapura. Plaintiff yang merupakan seorang warga negara Singapura tidak boleh diberi hak untuk mendakwa Sultan di dalam kes ini. Dan seterusnya, iaitu dikatakan oleh Chong Siu, iaitu ketika mana Sabah dan Sarawak setelah mengambil kira prinsip kekebalan kedaulatan dalam undang-undang antarabangsa, kekebalan pemerintah yang wujud setidak-tidaknya untuk dekad sebelum penubuhan Malaysia, dan penggabungannya dalam perlembagaan persekutuan kemudian dia dikonsepkan dalam salingan adalah diputuskan bahawa ketaksamaan atau ketepatan perkataan dalam fasal 182 dan seterusnya, iaitu dikatakan oleh Muhammad Azmi dalam ketiadaan peruntukan nyata dan kerana terdapat keraguan dalam makna perkataan yang digunakan dalam fasal 181/2. Selain itu juga, niat dan persidangan pemerintah, anggapan kesinambungan hak istimewa kedaulatan, prerogatif dan kekebalan undang-undang harus wujud sejauh mana ia berkenaan dengan warga negara asing. Dan dikatakan juga oleh beliau, oleh Muhammad Sufyan dalam fasal 155 menjadikan fasal 182/3 batal setakat ia bermaksud untuk membenarkan seorang bukan warga negara untuk mendakwa seorang pemerintah dalam mahkamah khas. Secara kesimpulan dalam kes ini sedemikian, bukan warga negara Malaysia iaitu warga asing, mereka tidak boleh mendakwa pemerintah ataupun mereka tidak boleh mendakwa raja-raja, sultan dan agung di mana di mahkamah khas. Kerana apa benda? Martabat mereka lebih tinggi daripada undang-undang yang digubalkan. Itulah secara ringkasnya daripada sini. Wallahu ta'ala alam, saya akan serahkan kepada rakan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najamuddin bin Samsudin. Okey, baik. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, saya akan memberi kesimpulan sedikit daripada keseluruhan pembentangan. Okey, baik. Yang pertama sekali adalah Mahkamah Khas Raja-Raja ni ditubuhkan dengan tujuan untuk membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau Sultan maupun Raja sahaja atas sifat peribadinya. Okey. Seterusnya adalah bagi menjalankan pembicaraan ini, okey, ianya harus terdiri daripada beberapa orang. Yang pertama adalah Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan sebagai pengerusi, dan ada lagi beberapa anggota lain yang terlibat, termasuklah Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan 2 orang yang pernah memegang jawatan sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. Okey. Yang terakhir adalah Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja tidak boleh mengampuni dirinya sendiri. Okey, maksud di sini adalah yang ada Raja-Raja maupun meskipun beliau adalah seorang Raja ataupun Sultan, beliau tidak boleh mengampuni dirinya sendiri. Okey, pengampunan hanya boleh dilakukan oleh Majlis Raja-Raja dengan syarat pendapat Peguam Negara harus diambil kira. Okey. Jadi maksud di sini Mahkamah Khas Raja-Raja ni hanya ditubuhkan untuk membicarakan kes Raja atau Sultan saja dan tidak akan ada rakyat biasa yang akan dibicarakan di dalam mahkamah ini. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.